Siapa yang ada sakit lutut, bila berjalan terhincut-hincut, susah nak naik tangga, susah nak bersolat, sakit bila lipatkan kaki, video ni untuk anda. Pastikan anda tonton step by step dan catat nota-nota penting. Jom kita terus pada step yang pertama. Step yang pertama, naikkan kaki kanan, tangkap belakang peha, silangkan jari. Kemudian tolak kaki ke atas, tolak sekuat mungkin. Anda akan rasa sangat tegang, terutamanya di bahagian sini. Walaupun anda sakit, tahan saja selama 10 saat. Kalau anda rasa 10 saat tu terlalu lama, anda boleh mulakan dengan 5 saat dulu dan naik sedikit demi sedikit. Buat kiri dan kanan, anda ulang 3 ke 5 kali. Kedua, lunjurkan kaki kanan, lipatkan kaki kiri. Tapi jangan letak kaki kiri di bawah lutut. Ni salah. Letakkan di luar, pastikan lutut lurus. Letakkan tangan di tepi kaki dan turunkan badan ke depan sejauh mungkin yang anda boleh. Ada orang letak tangan saja dah terlampau sakit. Jika sangat sakit, tahan selama 10 saat dalam gerakan tersebut. Tapi kalau anda mampu, tolak sejauh mungkin, tahan 10 saat, ulang antara 3 ke 5 kali, kanan dan kiri. Kalau anda langsung tak boleh buat gerakan ni, terlalu sakit, anda boleh enjut ke depan. Enjut. Pastikan setiap kali anda enjut, anda rasa stretch di bahagian bawah. Yang ketiga, anda urut bahagian tepi peha. Contoh, kita urut peha kanan. Tangan kiri letakkan di bahagian dalam. Tangan kanan anda tekan kuat di pangkal peha dan tolakkan ke depan. Satu lagi, anda naik lebih kurang 1 inci. Tekan kuat di situ dan tolakkan ke arah lutut. Anda boleh selang-seli poin pertama di bahagian bawah tadi. Dan poin kedua di bahagian atas sedikit. Ulang urutan ni selama 10 minit minimum. Tapi kalau anda boleh buat lebih lama, lebih bagus. Fokuskan urutan pada bahagian yang sakit ataupun tegang. Nombor 4, sapukan minyak di bahagian peha dalam. Tekan kuat daripada pangkal peha, tolakkan ke arah lutut. Gunakan tapak tangan bahagian bawah sebab bahagian ni kuat. Satu lagi di bahagian dalam, tekan kuat dan tolak. Pastikan tekanan masuk ke dalam kemas-kemas baru anda tolakkan. Kebiasaannya orang yang sakit lutut, anda akan rasa berketul di sini dan akan rasa pedih ataupun perit bila anda tekan bahagian tersebut. Jika anda jumpa ketulan yang sakit, maka fokuskan urutan lebih lama pada bahagian tersebut. Jika anda ada sakit kedua belah lutut, kanan dan kiri, maka anda urutlah di kedua belah, itu adalah lebih baik. Yang kelima, kini adalah tulang patella ataupun kepala lutut. Poin yang kita nak ambil bahagian atas, lebih kurang 3 jari. Letakkan minyak, tekan kuat gunakan kedua ibu jari dan tolakkan ke bawah. Kalau anda rasa sakit, anda boleh urut lebih lama. Tapi kalau anda tekan kuat pun langsung tak sakit, maka bahagian tersebut anda boleh skip. Keenam, urut di bahagian keliling kepala lutut, letakkan minyak, tekan gunakan ibu jari, anda pusing saja kepala lutut tersebut. Semasa anda pusing, pastikan anda jangan keraskan otot-otot ni, tapi mesti kena lembut. Pusing betul-betul di tepi kepala lutut tu. Semasa anda urut bahagian ni, pastikan tulang ni dia bergerak. Ada pergerakan pada tulang untuk kita longgarkan kembali sekiranya tulang ni dia termasuk ke dalam. Ketujuh, anda urut bahagian bawah pelipat lutut. Okey, letakkan minyak, tekan dan tarikkan keluar. Bahagian ini penting untuk orang yang ada sakit berlipat lutut. Pastikan tekanan anda cukup dan jika anda rasa sakit bermaksud bahagian ini anda kena urut lebih lama. Dan siapa yang bila tekan dia rasa sakit, anda cuba pergi ke bawah sedikit di bahagian betis dan tarik. Kebiasaannya kalau anda sakit di bahagian pelipat, bawah ni pun ada dan atas sedikit pun ada. Anda urut di bahagian pelipat, kemudian cover di bahagian bawah sedikit dan atas sedikit daripada pelipat. Fokuskan urutan pada bahagian sakit. Urut sekitar 5 ke 10 minit. Atau jika mampu, anda urut sehingga anda rasa sakit semakin berkurang. Nombor 8, urat tulang keting terletak di sini. Untuk kaki kanan, anda pegang dulu bahagian tulang keting. Poin terletak 1 inci ke kanan. Okay, ini poin dia. Untuk kaki kiri, poin terletak 1 inci ke kiri. Letakkan minyak di bahagian tersebut. Gunakan kedua ibu jari, tekan kuat ke dalam dan tolakkan ke bawah. Pastikan tekanan cukup. Pastikan tekanan betul-betul mantap sebab ini adalah bahagian otot yang keras. Yang ke-9, anda urut bahagian betis. Sapukan minyak dulu di seluruh perut betis. Urut bermula di sini. Ini adalah bahagian belakang tulang keting. Gunakan ibu jari, tekan mantap dan tolakkan ke bawah. Ini poin 1. Poin kedua, anda turun lebih kurang 1 inci, tekan mantap, tolakkan ke bawah. Dan yang ketiga, bahagian tengah, selari dengan tumit. Tekan masuk ke dalam
dan tolakkan ke bawah. Jika anda rasa ibu jari tak kuat, anda boleh top up menggunakan tapak tangan bucu di bawah jari kelengkeng. Di sini. Tekan ibu jari dan tolakkan ke bawah. Top up menggunakan tapak tangan, tolakkan ke bawah. Begitu juga dengan poin ketiga. Tapi kalau anda guna satu jari pun dah sangat sakit, maka anda cukup dengan satu jari dulu. Bila anda dah buat mungkin 1 minggu sakit dah mula kurang, anda top up dengan tapak tangan pula untuk pergi lebih dalam. 10. Letakkan kaki kanan di atas kaki kiri. Kemudian tegakkan badan dan turunkan badan anda ke depan. Kebiasaannya anda akan rasa seperti nak terjatuh atau tak seimbang. Jadi anda boleh halakan badan anda ke arah lutut kiri. Maka dia akan lebih seimbang. Contohnya seperti ini, turun. Tahan selama 10 saat. Tapi kalau anda rasa terlalu panjang, boleh mulakan dengan 5 saat dulu. Anda buat 3 ke 5 kali, kanan dan kiri. Anda yang ada masalah sakit lutut dan benar-benar ingin pulih, anda dengar nasihat ni baik-baik. Nombor 1, 10 tip yang saya kongsikan tadi, anda buatlah betul-betul. Bila anda urut, memang akan rasa sakit. Itu normal. Sebab otot anda sedang tegang, keras. Jadi memang anda sakit. Kalau anda nak pulihkan sakit tu, anda kena tahan dan anda kena sabar. Lakukan dalam tempoh masa yang panjang. Bila urut, urut lama dan urut betul-betul. Yang kedua, semasa anda urut, fokuslah pada bahagian yang sakit. Walaupun saya bagi 10 step, tapi dalam 10 tu, contohnya ada 3 yang tak sakit, maka 3 ni anda boleh skip. Jadi lebih menjimatkan masa. Anda fokuskan urutan pada bahagian yang anda rasa sakit. Lebih sakit satu-satu bahagian, menunjukkan bahagian tersebut anda perlu urut lebih lama. Yang ketiga, kalau anda dah urut contohnya selama seminggu, kemudian anda rasa sakit dah semakin kurang, tapi bila anda berjalan, anda solat, masih ada lagi sakit lutut, itu menunjukkan tekanan yang anda bagi perlu lebih kuat. Maka anda naikkan lagi tahap tekanan, anda akan dapati di otot lapisan dalam masih ada lagi otot-otot yang keras dan tegang yang menyebabkan anda sakit bila membuat pergerakan. Lebih kuat anda tekan pada satu bahagian, dia akan pergi lebih dalam. Dan lebih dalam anda tekan, otot akan menjadi lebih lembut. Dan apabila otot tu lebih lembut, maka pergerakan anda akan lebih lancar dan perjalanan darah akan semakin baik. Yang keempat ni penting. Contohnya hari ni anda urut, anda tekan kuat, anda tekan lama. Esoknya anda cuba nak urut balik, anda rasa macam dah sakit lah bahagian ni. Itu menunjukkan mungkin bengkak ataupun lebam yang sementara saja. Jangan risau. Itu normal. Kalau anda urut bahagian yang sakit dengan tekanan yang kuat dan lama, memang itu akan berlaku. Itu tidak ada masalah sebab itu adalah proses pemulihan. Anda cuma perlu rehat 1 hari atau 2 hari ataupun 3 hari bergantung kepada keperluan anda. Sampai bila anda tekan, anda dah rasa kesan-kesan bengkak atau lebam tu dah semakin kurang. Kemudian bila anda urut kali kedua, anda tekan, kebiasaannya anda akan boleh tekan lebih kuat berbanding urutan pertama. Itu menunjukkan otot anda dah semakin lembut. Untuk meningkatkan kesan urutan ke tahap yang lebih baik, saya sarankan anda menggunakan minyak urut RG. Minyak ni ada lulus KKM dan selamat digunakan. Saya dah dapat banyak feedback yang bagus daripada para pesakit dan minyak ni memang direka untuk bantu pesakit buat rawatan di rumah. Detail anda boleh rujuk di bio. Cara gunakan minyak ni, anda gunakan semasa urutan. Yang kedua, anda sapukan sebelum tidur. Bahagian yang perlu disapu adalah di bahagian belakang peha sampailah ke betis. Yang kedua, di bahagian tepi peha. Yang ketiga, di bahagian peha sebelah dalam. Dan untuk tambahan, anda sapu juga di bahagian punggung. Sebab punggung adalah otot yang memegang kekuatan kaki. Banyak orang yang sakit lutut, mereka lemah di bahagian punggung. Yang terakhir, saya minta jasa baik anda untuk tekan butang share. Di luar sana, ramai sangat orang yang sakit. Yang solatnya susah nak lipat kaki, berjalan terencut-encut, naik tangga susah, turun tangga susah. Anda tekanlah butang share niat kerana Allah untuk bantu orang sakit. Bila orang sakit jumpa video ni akibat share anda, mereka dapat amal dan dapat pemulihan, maka pahala akan sampai balik kepada anda yang tekan butang share. Kita bantu orang, Allah bantu kita. Kita permudahkan orang, Allah permudahkan kita. Sekian daripada saya, Aminur Rashid bin Jamil. Kita berjumpa pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.